Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang amat dikasihi. Hari ini 31 Oktober 2022. Tidak lama lagi kita akan mengundi tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan memilih kerajaan baru untuk Malaysia, untuk membela nasib rakyat Malaysia dan untuk membawa Malaysia maju ke depan seperti negara-negara lain yang sudah maju. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini ada satu berita yang amat duka cita untuk Mahathir Mohamad. Ada satu berita menyedihkan dan berita pilu untuk Tun Mahathir. Kalau beliau mendengar ini, pasti hati Tun Mahathir terguris. Pasti dia boleh merasa tertekan dengan berita ini. Kenyataan ini dikeluarkan sendiri oleh Rafizi Ramli, tuan-tuan dan puan-puan. Kata Rafizi, tak payah kerjasama. Mahathir tak tarik undi Melayu. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli bertegas bahwa Pakatan Harapan tidak perlu bekerja sama dengan Dr. Mahathir Mohamad pada pilihan raya umum ke-15 yang akan datang untuk meraih sokongan orang Melayu. Bertentangan dengan persepsi popular, Rafizi mendakwa berdasarkan datanya, bekas Perdana Menteri itu tidak membawa undi Melayu untuk gabungan itu pada pilihan raya sebelum ini. Ketika itu dirasakan Mahathir boleh membawa sokongan Melayu dan saya menjejaki jumlah itu setiap bulan sejak 2016, kata Rafizi. Tiada apa-apa yang mencadangkan Mahathir bersama-sama PH pada PRU 14 telah membawa gelombang sokongan Melayu untuk Pakatan Harapan. Dakwa Rafizi kepada Malaysia kini dalam temu bual di Ibu Pejabat PKR baru-baru ini. Angka sokongan Melayu kepada PH, dakwa Rafizi, kekal tidak berubah selama beberapa bulan selepas Mahathir dan Bersatu menyertai gabungan itu pada 2016. Ia hanya mula meningkat menjelang akhir 2017, katanya. Tetapi kami benar-benar mula melihat perubahan itu hanya dalam 3 minggu terakhir pilihan raya. Jadi ia sebenarnya bukan mengenai Mahathir atau sesiapa. Ia adalah kerja terkumpul selama 2 hingga 3 dekad untuk meyakinkan orang ramai bahwa boleh ada kerajaan yang lebih baik dengan rancangan yang lebih baik untuk negara, kata Rafizi. Bekas ahli parlimen Pandan itu menegaskan bahwa jelas daripada prestasi Pakatan Pembangkang sepanjang pilihan raya umum sebelum ini bahwa rakyat semakin tertarik kepada mereka. Mahathir cukup bijak untuk menyedari potensi PH pada masa itu, katanya. Mahathir adalah ahli politik yang berpengalaman. Dia tahu mengenai perkara yang berlaku, terutamanya selepas 2013 apabila Pakatan Rakyat memenangi undi popular. Ia cuma menunggu masa sebelum mereka ini, yaitu pembangkang, menolak dan melepasi garisan itu. Walaupun dia tidak menentang idea untuk menjadi inklusif, Rafizi berkata, dia sentiasa menentang cadangan Bersatu untuk menyertai PH sejak awal lagi. Rafizi berkata Bersatu tidak sesuai dengan imej Pakatan Harapan. Justru ketika ditanya jika ada peluang atau keperluan untuk PH bekerjasama dengan Mahathir sekali lagi pada PRU 15, Rafizi memberikan jawaban yang jelas, tidak. Ini selepas mengarah komunikasi amanah, Khalid Samad berkata dia berasa hairan dengan keputusan Pakatan Harapan enggan bekerjasama dengan Gerakan Tanah Air, yaitu GTA, parti baru Tun Mahathir. Khalid berkata amanah berpendirian Parti Pembangkang seharusnya bekerjasama dalam menghadapi PRU 15 pada 19 November ini.
Seperti yang kita tahu, pengerusi pejuang Dr. Mahathir Mohamad telah mohon untuk bertemu Pakatan Harapan. Tapi malangnya untuk tidak meneruskan. Pimpinan PH memutuskan untuk tidak meneruskan perjumpaan dengan Tun Mahathir. Apa yang saya faham, terdapat penolakan yang kuat terutamanya daripada PKR. Amanah sentiasa berpendirian bahawa pembangkang perlu bersatu supaya kita dapat memaksimumkan kerjasama dengan semua parti pembangkang, katanya pada 23 Oktober lalu. Itulah berita yang saya dapat kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk hari ini. Bermakna sudah muktamadlah di sini tuan-tuan dan puan-puan bahwa Pakatan Harapan tidak akan bekerja sama dengan Tun Mahathir atau dengan GTA, yaitu Parti Baru Tun Mahathir. Dan kami sebagai golongan yang muda, golongan muda Malaysia, golongan belia, memang setuju dengan pendirian Pakatan Harapan ataupun apa yang Rafizi katakan ini, bahwa Pakatan Harapan tidak memerlukan Mahathir untuk supaya mendapat undi Melayu semata-mata. Saya rasa kalau Pakatan Harapan akan teruskan perjuangan ini ataupun pendirian ini untuk tidak bekerja sama dengan Tun Mahathir pada PRU 15 ini, saya yakin Pakatan Harapan juga boleh menang seperti PRU 14 walaupun tanpa Mahathir, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Sebab sudah terbukti sebelum ini, kalau menurut apa yang Rafizi katakan, sebenarnya kemenangan PH atau undi yang PH perolehi pada PRU 14 sebenarnya bukan disebabkan oleh Tun Mahathir Mohamad atau sesiapa. Itu adalah hasil daripada kerja keras gabungan itu selama berdekat-dekat untuk meyakinkan orang ramai bahwa boleh ada kerajaan yang lebih baik daripada kerajaan pada waktu itu, yaitu Barisan Nasional.